Ada seorang bernama Dzul Khuwaisirah di zaman Nabi SAW. Orangnya ahli ibadah. Kata baginda Rasulullah SAW saat diceritakan oleh para sahabat tentang fulan ini, orangnya ahli ibadah, selalu jaga wudhu dan sampai orang itu datang. Kata sahabat, ya Rasulullah, inilah orang yang kami maksudkan tadi. Kata Nabi, aku nampak muka orang ini kena tampar syaitan. Ya kan? Syaitan, yang namanya tamparan itu ada kesana. Orang kalau tampar muka, nampak merah. Yarhamukallah. Tapi ini kesan tamparan, bukan tamparan ada tangannya syaitan di situ, nampak macam mana tangan syaitan. Ini simbolik untuk memberitahu perangai orang ini macam perangainya syaitan. Dilihat oleh Nabi pada mukanya. Sampai orang itu datang. Kemudian Nabi panggil kepada dia. Adakah kamu berkata ketika kamu masuk dalam majlis ini, engkau adalah orang yang paling baik? Dalam majlis itu ada siapa? Ada sahabat Nabi. Nabi pun ada di situ. Dia boleh tengok dirinya lebih baik. Siapa yang ajar dia wudhu? Siapa yang ajar dia salat? Siapa yang ajar dia baca Quran? Ada di hadapan matanya. Tapi dia melihat dirinya lebih baik. Dia kata, ya. Dia mengaku. Kata Nabi, oleh sebab itu aku nampak kesan tamparan syaitan pada mukamu. Tahukah apa yang berlaku kepada orang itu? Dia tak minta maaf. Dia tak minta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untuk diriku. Tak minta nasihat pun, dia terus tinggalkan Nabi macam itu. Dengan siapa dia berhadapan itu? Bukankah dengan Rasulullah? Ya. Tapi begitulah sikapnya. Oleh sebab itu, kata sahabat ketika mendengar ada orang yang, andailah aku hidup di zaman Rasulullah. Kata sahabat itu mengatakan, mana kau tahu hidup di zaman Rasulullah, kau berada di saf yang mana satu? Adakah akan bersama dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau berada di safnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Tak tahu. Yani jangan menganggap, kalau aku hidup di zaman Nabi mesti seronok. Iya kalau termasuk yang dapat hidayah. Kalau tidak, alhamdulillah dicipta oleh Allah di zaman kita masih kenal kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Dihargai pemberian itu. Jangan mengandaikan yang tidak wujud. Orang itu pun tinggalkan Nabi. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang boleh penggal kepala orang itu? Nabi tahu takkan ada orang buat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pergi. Dia dapati Allahu Akbar. Orang itu sedang salat macam itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, macam mana nak bunuh orang salat menghadap kepada Tuhan? Balik beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia salat. Kata Nabi, aku tahu kau tak akan buat. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang boleh pergi dan penggal kepala orang itu? Pergi balik. Sayyidina Umar pergi. Dia dapati rukuk atau sujud. Nak bunuh macam mana orang rukuk dan sujud? Patah balik, ya Rasulullah, rukuk. Yang memang pun diajar oleh Nabi tak boleh bunuh orang yang salat. Kata Nabi, aku tahu engkau tak akan buat. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi cari orang itu dah tak ada. Allah alam, dia sempurnakan salatnya, kata sempurnakan Allah alam. Penting masa itu datangnya tak ada. Ali bin Abi Thalib datang tak payah banyak cakap. Mau sujud tak sujud, Nabi suruh buat. Macam itu siapa seorang wanita yang sembunyikan surat. Ada surat dihantarkan oleh salah seorang untuk mendedahkan keadaan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Suratnya dibawakan kepada seorang wanita, disimpan di tempat yang sulit. Nabi dapat tahu. Nabi suruh Sayyidina Ali dan juga Miqdad, kau pergi kejar wanita. Ambil surat itu supaya tak terdedah kita punya perancangan. Dikejar, jumpa wanita itu. Buka dia punya barang semua, tak jumpa itu surat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tak mungkin dusta.
Engkau bagi baik-baik surat, atau aku buat untuk kepada engkau yang kau tak akan fikir macam mana aku nak buat. Bagi warning, wanita tu tengok serius Sayyidina Ali, okeylah, engkau tengok menghadap ke sana. Yakni tak boleh nampak wanita tu mengambil surat tu daripada mana. Saya tak perlu bagi tahu lah daripada mana. Oleh sebab itu dia malu untuk dilihat laki-laki, dia minta Sayyidina Ali menghadap ke menghadap untuk tidak melihat dirinya saat mengambil itu surat. Dijumpa juga itu surat. Yang dikata oleh Nabi pasti benar. Faham tak? Hada akhirnya orang itu pun pergi, dan baginda Rasulullah akan keluar daripada sulbi orang ini, golongan orang yang baca Quran macam Quran baru turun, tapi tak lepas kepada tenggorokannya, dibaca dalam mulut saja. Oleh sebab yang demikian, ramai zaman yang menggunakan agama sebagai pakaian untuk menutup niatnya yang busuk.